Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua anak-anak tingkatan 4 SMK Seri Permaisuri untuk tahun 2021. Okay, selalunya program orientasi kita akan bersemuka. Jadi pada tahun ini agak lain. Kita program orientasi melalui online. Jadi di sini saya ada beberapa slide yang saya akan tunjukkan untuk saya terangkan serba sedikit tentang subjek PVMA, penyediaan dan pembuatan makanan. Jadi saya kenalkan diri saya Cikgu Haslina binti Ramli, Ketua Panitia subjek PVMA di sekolah kita. Okey, subjek PVMA ni mula ditawarkan di sekolah kita bermula tahun 2016. Jadi sejak tu kita dah ada dua kumpulan atau dua kohort pelajar yang mengambil subjek ini dan telah berjaya mendapat sijil SKM 2. Okey, sebelum 2016 tu pelajar-pelajar sekolah kita yang masuk kelas dengan saya dan Cikgu Azrul ni mengambil mata pelajaran vocational atau subjek MPV, catering dan penyajian. Okey, kenapa subjek PVMA ni ditawarkan? Sebab sekarang kamu banyak dengar kerajaan banyak nak memperkasakan TVET. TVET ni bermaksud bidang-bidang yang berkaitan dengan teknik dan vocational. Jadi dia nak membantu mana-mana lepasan pelajar ni akan dapat pekerjaan setelah habis belajar. Sama ada bekerja sendiri atau bekerja dengan syarikat-syarikat atau pihak-pihak lain. Selain terus bekerja, kamu juga, jika kamu ambil PVMA, kamu juga boleh menyambung pelajaran. Sebab semasa kamu ambil PVMA, kamu lepas habis SPM dapat sijil SPM, dapat sijil mata pelajaran aliran kemahiran, dapat sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Jadi kamu boleh sambung seterusnya ke tahap 3. Sebab dia ada semuanya ada 5 tahap. Okey, SKM tahap 3, lepas tu yang tahap 4 tu bersamaan dengan diploma, manakala tahap 5 tu bersamaan dengan diploma lanjutan. Di mana nak sambung saya akan terangkan sebentar lagi Okey, ini saja saya tunjukkan carta organisasi subjek kita. Sebab mana-mana sekolah yang menawarkan PVMA ni kita panggil sebagai pusat bertauliah cawangan. Okey, jadi subjek ni dia ada kod dia tersendiri. Okey, seperti yang kamu maklum Puan Ruziah telah bersara kan. Jadi jawatan pengurus pusat bertauliah cawangan ni nanti akan diambil alih oleh pentadbir lain. Okey, saya kenalkan sini Puan Rosnah. Puan Rosnah merupakan ketua penyelaras program. Seterusnya, Puan Nurhasia sebagai pegawai pengesah dalaman dan saya, Puan Haslina Ramli berserta dengan Cikgu Azrul merupakan pegawai penilai atau tenaga pengajar. Okey, ni syarat-syarat umum untuk ambil untuk masuk ke kelas PVMA ni. Okey, yang pertama of course lah kamu kena tamat tingkatan 3, ambil ujian psikometrik, ambil ujian PAJSK. Okey, yang kedua kamu kena pastikan kamu sihat tubuh badan dan bebas dari sebarang penyakit sebab kita tak nak tanggung risiko jika apa-apa berlaku. Okey, selain itu jika nak masuk ke kelas ni kamu kena pastikan yang kamu betul-betul minat. Bukannya sebab ikut kawan, bukannya sebab suka-suka, sebab kamu tahu SPM dia hanya 3 subjek. Jadi kita tak nak nanti dah buat separuh jalan, kita tengok kamu tak perform sebab rupanya tak minat, sebab ikut kawan. Okey, dan yang paling penting, kamu tiada masalah kehadiran. Sebab jika sekali tak hadir, ia akan mendatangkan masalah lah. Masalah kepada kamu dan masalah kepada kami, guru-guru yang mengajar ni. Okey,
Ini saya tunjukkan subjek-subjek yang kamu akan ambil jika kamu masuk ke kelas PVMA. Okey. Penting untuk kamu tahu bahawa semasa SPM, kamu akan ambil hanya 3 subjek ini. Iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah. Okey? Hanya ini sahaja subjek SPM kamu. Manakala yang pendidikan Islam atau moral dan matematik ni, subjek ini tak sama dengan kelas lain. Dia berbeza dan agak ringkas. Okey? Kamu nampak perkataan MPAK kat sini kan? MPAK ni bermaksud mata pelajaran aliran kemahiran. Kalau pelajar-pelajar di kolej vocational juga ambil mata pelajaran MPAK ni. Jadi MPAK ni dia ada peperiksaan dia sendiri. Okey, dan yang terakhir subjek PVMA 24 waktu seminggu. Banyak sebab kita memang fokus pada subjek ni. Okey, jadi apa subjek yang kamu tak nampak dekat sini adalah subjek sains. Okey. Jadi penting untuk kamu berbincang dengan ibu bapa kalau kamu nak masuk ke kelas ni, sebab ada ibu bapa dia tak tahu. Bila dia tak tahu, nanti akhirnya masa nak ambil SPM, dia baru tahu yang kamu tak ambil sains. Ada yang mengamuk, yang marah sebab kata tak tahu. Jadi penting untuk kamu ceritakan. Adakah parents kamu setuju untuk kamu masuk kelas ni? Sebab ada parents dia memang nak anak dia subjek SPM tu lengkap semua. Teras tu. Bukan hanya 3 subjek. Lepas tu dia memang nak anak dia ambil subjek sains sebab nanti fikir nak sambung belajar kan. Okey, jadi penting untuk kamu ceritakan pada ibu bapa kamu. Okey, ini saya saja tunjukkan tajuk-tajuk yang kamu akan belajar jika kamu masuk ke kelas PVMA. Kamu abaikan 3 tajuk elektif bawah ni. So, dia ada 9 tajuk. 5 tajuk semasa tingkatan 4 dan 4 tajuk semasa tingkatan 5. Okey. Akan dimulakan dengan tajuk pengenalan kepada kebersihan, keselamatan, kesihatan. Lepas tu baru masuk ke subjek yang seterusnya iaitu macam kaedah memasak, penyediaan hidangan utama, stok, sup, sos semua ni. Okey, yang ni appetizer ni pembuka selera, ni sarapan pagi, dessert ni pencuci mulut. Okey, dan akhir sekali catering, setup, activities. Okey, selain tajuk ni, selain subjek yang penyediaan makanan ni, kamu juga akan perlu mengambil subjek ni, core abilities. Core abilities ni adalah wajib untuk setiap pelajar yang ambil SKM untuk belajar sebab dia mendedahkan kamu kepada alam pekerjaan. Okey, tajuk-tajuk kat sini semua untuk menyediakan diri kamu untuk masuk ke alam pekerjaan. So kamu masa tingkatan 4 pun ada belajar core abilities, tingkatan 5 pun ada belajar core abilities. Okey, ini penilaian keseluruhan untuk subjek PVMA. Sepanjang 2 tahun kamu belajar ni, setiap apa yang kamu masak, setiap apa peperiksaan bertulis yang kamu duduki, markahnya akan diambil. Dia ada penilaian teori, teori tu maksudnya bertulis, dan penilaian praktikal. Praktikal tu maksudnya amali. Okey, dan yang paling penting adalah ini, peperiksaan akhir. Bila peperiksaan akhir ni berlaku, dia berlaku semasa hujung tingkatan 5. Maksudnya final exam PVMA lah. Mula-mula kamu dikendaki menduduki ujian bertulis. Kalau kamu lulus, baru kamu boleh pergi ke bengkel untuk menduduki ujian praktikal. Kalau kamu tak lulus yang bertulis tadi, kamu tak akan boleh turun ke bengkel untuk ujian praktikal. Okay, so kalau lulus kedua-duanya, InsyaAllah kamu dapatlah sijil SKM tahap 2 tu. Okay, ini batch pertama atau kohort pertama pelajar yang ambil subjek PVMA kat sekolah kita.
Yang ni pula kolaborasi kita dengan kolej swasta. Masa ni College Sugarcraft Baking and Culinary Academy, mereka datang tunjuk demo menghias kek. Ini gambar semasa penilaian akhir pelajar yang kohort pertama. Okey, jika kamu lihat kat sini ramai penilai luar. Saya, Cikgu Azrul dan Cikgu Hasiah tidak menilai langsung semasa peperiksaan akhir. Kami hanya memerhati sahaja. Yang menilai adalah penilai dari luar. Yang ni menduduki ujian bertulis dulu sebelum amali. Yang ni ujian amali. Okey, ini saya tunjukkan secara ringkas. Setelah habis tingkatan 5, di mana laluan untuk kamu sambung belajar. ILKA ni bermaksud Institut Latihan Kemahiran Awam. ILKS, Institut Latihan Kemahiran Swasta. Kamu juga boleh pergi ke kolej komuniti, boleh ke politeknik, atau ada juga yang nak terus bekerja. Atau menjadi usahawan. Okay? Segala maklumat tentang kolej-kolej ni, kamu boleh sama ada kamu Google, atau kamu bertanya saya dengan Cikgu Azrul, atau kamu bertanya juga dengan kaunselor. Okay? Segala pertanyaan kamu boleh tanya kami. InsyaAllah kami akan cuba bantu. Okay? Sebab PBMA ni dia banyak bidang. So sekolah kita bidangnya penyediaan dan pembuatan makanan. Jadi ada juga sekolah-sekolah lain yang ada PBMA subjek lain. Contohnya membuat pakaian, seni kecantikan, dekorasi dalaman, otomotif, pendawaian elektrik. Itu semua bidang-bidang kemahiran. Okay? Yang menawarkan setiap calon tu nanti bila habis belajar dapat dulu sijil SKM tahap 2. So nanti habis belajar tingkatan 5 terus cari tempat untuk sambung yang tahap 3 dan seterusnya. Okey. Jadi saya rasa tu saja saya punya penerangan untuk hari ini. Jadi saya minta tolong seperti yang saya minta tadi, cerita dengan ibu bapa jika kamu dapat masuk ke kelas ni tentang subjek SPM tadilah. 3 subjek SPM, lepas tu tak ambil sains, jadi kamu cerita. Sebab selalunya setiap tahun kita akan buat taklimat ibu bapa untuk ibu bapa faham. Tapi saya tak pasti tahun ni adakah kita berkesempatan untuk buat atau kita buat lambat sikit. Tapi kamu ceritakan dulu. Okay? Dan saya harap yang masuk ini merupakan pelajar yang betul-betul minat. Okay? Tolak tepi masalah nak ikut kawan atau tolak tepi masalah nak enjoy atau suka-suka sebab SPM dia tak banyak subjek tu. Dan elakkan masalah kehadiran. Okey, jadi saya rasa itu saja taklimat ringkas saya untuk hari ini. Seperti yang saya kata tadi, sebarang pertanyaan boleh rujuk saya atau Cikgu Azrul atau Cikgu Hasiah atau kaunselor. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Malam-malamku tanpamu, dingin sejukku terasa. Di sini harummu mewangi, sejujurnya ku selalu ada. Kau nyeri dalam hidupku, ku kan menjagamu tiap detik waktu mendaki tak bahagia. Seribu batu
Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua murid-murid tingkatan 4 sesi 2021. Tahniah diucapkan kepada semua kerana telah melangkah masuk ke peringkat menengah atas yang lebih mencabar kerana pada peringkat ini murid telah menjurus kepada mempelajari bidang yang ditawarkan mengikut minat dan potensi murid. Taklimat pemilihan pakej mata pelajaran tingkatan 4 2021 akan disampaikan oleh saya, Cikgu Siti Rahayu binti Muhammad, penyelaras tingkatan 4. Tawaran mata pelajaran tingkatan 4 tahun 2021. Tingkatan 4 Sains, elektif Fizik, Kimia, Biologi atau Prinsip Akaun atau Sains Komputer dan Matematik Tambahan. Tingkatan 4P1, elektif Prinsip Akaun atau Sains Komputer, Ekonomi dan Matematik Tambahan. Tingkatan 4P2, elektif Sains Sukan, Ekonomi dan Pendidikan Seni Visual. Tingkatan 4P3, elektif Perniagaan, Tasawur Islam dan Pendidikan Seni Visual. Tingkatan 4P4, elektif Perniagaan dan Pendidikan Seni Visual. Tingkatan 4PVMA, Penyediaan Makanan. Tingkatan 4SS1, elektif Sains Rumah Tangga dan Pendidikan Seni Visual. Tingkatan 4SS2, Perniagaan dan Pendidikan Seni Visual. Tingkatan 4SS3, elektif Perniagaan dan Pendidikan Seni Visual. Terdapat 9 kelas dan 9 aliran di sekolah ini. Jumlah bilangan murid tingkatan 4 2021 sehingga 20 Januari 2021 adalah seramai 242 orang. Link pemilihan pakej mata pelajaran akan dibuka selepas taklimat hari ini untuk memberi peluang kepada murid memilih mata pelajaran yang diminati. Walau bagaimanapun, kemasukan ke aliran kelas tingkatan 4 mengambil kira keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 2019, ujian psikometrik tingkatan 3, pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD tingkatan 3. Bagi kes rayuan pertukaran, Jawatan Kuasa Pemilihan memutuskan pendaftaran murid mengikut aliran berdasarkan pencapaian akademik di samping minat agar potensi sebenar murid dapat dikembangkan dengan sebaik mungkin. Kes rayuan hanya akan dipertimbangkan jika murid layak tetapi ingin memilih pakej berbeza. Sebarang rayuan mesti dalam bentuk hitam putih secara bertulis. Surat rayuan yang dikemukakan mesti berformat surat rasmi. Penerimanya ialah Pengetua SMK Seri Permaisuri. Isi kandungan termasuk nama pelajar kelas tingkatan 4 2021, sebab rayuan, hubungan penulis dengan pelajar, ditandatangani oleh ibu, bapa atau penjaga pelajar. Sila hantar surat rayuan ke pejabat SMK Seri Permaisuri pada waktu pejabat sekolah, bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Sekiranya tidak dapat hadir kerana PKP, boleh email. Sekian sahaja taklimat ringkas daripada saya. Diharap taklimat ini dapat membantu murid membuat pemilihan yang tepat mengikut aliran kelas tingkatan 4 tahun ini. Sekian, terima kasih. Itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid cikgu hari ni? Cikgu doakan semuanya sihat walafiat. Hari ni cikgu akan kongsikan tentang jom tangani stres.